Bangun. Assalamualaikum, cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, boleh duduk, boleh duduk. Semua aku macam bersemangat betul ni hari. Semua sihat tak hari ni? Alhamdulillah, cikgu sihat. Alhamdulillah bagus. Jadi memandangkan kita pun masih di bulan Syawal, mungkin ada yang masih mengerjakan puasa ataupun ada yang telah selesaikan. Siapa yang dah buat? Saya dah selesai, cikgu. Saya belum, cikgu. Okey, tapi kalau yang belum, anda boleh teruskan sehingga habis. Bagi yang sudah tu alhamdulillah. Tetapi cikgu nak juga ingatkan bahawa jangan lupa untuk ambil sarapan. Kenapa sarapan itu adalah penting? Sebab sarapan ni dia dapat meningkatkan tenaga dalam diri kamu semua dan juga dapat meningkatkan daya fokus anda apabila dalam proses pengajaran kita sebentar lagi. Jadi sebelum kita memulakan pengajaran kita, cikgu nak membawa kamu semua kita bermain satu permainan uji minda. Boleh? Boleh, cikgu. Okey, bagus. Okey, di sini cikgu telah sediakan sebuah slide. Okey, dan ini adalah permainan uji yang kita akan lalui. Okey. Di sini dia ada sebuah kad iaitu dikenal sebagai treasure hunt UISMI yang bermaksud kita perlu bermain sebuah permainan uji minda yang di mana kita perlu mencari sebuah peti harta karun dan kita akan lihat siapakah dalam peti harta karun ini dan apakah terkandung dalam peti harta karun tersebut. Okey, di sini cikgu ada satu petunjuk sebuah petunjuk yang baru. Boleh bagi tahu dengan cikgu apakah petunjuk yang diberikan dalam gambar tersebut? Tak balance, cikgu. Lagi? Penimbang, cikgu. Ini adalah alat penimbang yang yang telah diciptakan oleh Mesir Purba pada 3000 tahun sebelum Masehi. Mereka menciptakan alat penimbang ini adalah untuk menimbang barang pada masa itu, sebab pada masa itu kan sistem barter masih berlaku lagi. Jadi sistem mata waktu pun belum ada lagi disediakan. Okay, next. Okay, kita lihat pada petunjuk yang kedua pula. Di sini ada sebuah seperti persamaan, tapi cikgu tak tahu apa persamaan. Boleh bagi tahu dengan cikgu apa persamaan yang dinyatakan tu? Persamaan accounting. Persamaan apa? Asas perakaunan. Lagi. Betul lah tu yang kamu bagi. Ini adalah persamaan perakaunan yang di mana persamaan perakaunan ini adalah aset sama dengan liability dicampur dengan equity pembeli. Ya, betul. Okey, kita boleh lihat pada petunjuk ketiga. Di sini kita akan bermain sebuah teka-teki di mana kita lihat liability dan equity pembeli ini dia lebih berat berbanding dengan aset. Jadi, bagaimana untuk kita seimbangkan dia semula supaya dia dapat seimbangkanlah antara ni duanya. Kita buat pelarasan, cikgu. Pelarasan dengan macam mana tu? Cuba baikkan cikgu. Tak tahu. Tak tahu. Kita kurangkan liability. Betul juga. Dia ada boleh beberapa kaedah, sama ada boleh kurangkan liability dan juga equity ataupun boleh lebihkan amount jumlah aset. Jadi di mana kalau anda buat macam tu, secara langsung boleh mengimbangkan semula kepada aset dan juga liability dengan equity pemilik. Okey, kita dah tahu kan petunjuknya. Kita boleh lihat pada petunjuk yang seterusnya. Macam yang kamu dah bagi jawapan tadi, yang di mana aset sama dengan liability campur dengan equity pemilik. Betul lah tu. Okey, kita boleh lihat pada petunjuk seterusnya. Dan di sini anda boleh lihat kita telah dapatlah sebuah kunci yang di mana ini adalah petanda untuk membawa kepada kunci harta karun tersebut. Okey, boleh teruskan. Dan inilah yang peti harta karun yang kamu cari tadi dan apabila kita buka dan di sinilah yang terkandung apa yang kita main tadi itu adalah kita akan belajar tentang penyata kedudukan keuangan. Okey, cikgu nak kaitkan sedikit tentang apa berkaitan dengan permainan dan juga pengajaran kita pada hari ini. Okey, dalam penyata kedudukan keuangan ni, untuk kamu menghasilkan sebuah penyata kedudukan keuangan ataupun cikgu pendekkanlah sebagai PKK, kamu perlu harus menguasai terlebih dahulu tentang persamaan perakaunan, iaitu aset sama dengan liability campur dengan equity pemilik, ataupun kalau kata akronim dia, kalau kamu mau lebih mudah guna saja ALIF. Jadi kalau anda dah menguasai terlebih yang ini pada topik yang sebelum ni, maka tidak menjadi masalah untuk anda dalam menyediakan penyataan kedudukan keuangan dengan lebih teratur. Okey, cikgu akan kupaskan tentang isi kandungan yang kita akan pelajari pada hari ini. Yang pertama, kita akan lihat pada pengenalan kepada penyata kedudukan keuangan. Kedua, kita akan lihat tujuan penyediaan penyata kedudukan keuangan. Dan yang ketiga pula, kita akan lihat pula pada penyediaan penyata kedudukan keuangan ada dua format yang berbeza, bentuk T dan bentuk penyata.
Dan yang terakhir kita akan lihat juga pada penyediaan akaun modal. Jadi semua dah bersedia untuk pengajaran cikgu ataupun belum? Dah bersedia cikgu. Okey, mari kita mulakan pengajaran kita pada hari ini dengan pengenalan PKK. Okey, PKK ataupun biasanya sebelum ni dikenali sebagai buku kunci kira-kira, adalah sebuah laporan akaun terhadap kedudukan kewangan sebuah perniagaan. Bermaksud di sini PKK ni adalah sebuah laporan yang di mana anda perlu lihatlah sejauh mana berapakah kewangan yang anda telah perolehi, dan kebiasaannya PKK ni dilakukan oleh syarikat-syarikat yang amat besar lah. Tetapi khas untuk kamu hanya untuk pelajari secara yang paling basic, yang paling asas terlebih dahulu. Dan di sini juga kamu akan lihat bahawa dilakukan pada setiap akhir perekonomian. Bermaksud dalam PKK ni anda perlu buatlah pada setiap tempoh akhir perekonomian. Sebagai contoh, dalam gambar ni dinyatakan perniagaan DEF penyata kedudukan kewangan pada 31 Disember 20 XX. Tetapi dia bukan statik pada 31 Disember sahaja, tetapi dia boleh jadi pada bulan lain. Sebagai contoh 31 Januari ataupun 30 April, tetapi bergantung kepada soalan yang anda akan dapat. Okey, jelas tentang pengenalan PKK? Jelas cikgu. Okey, kalau jelas kita akan lihat pula yang kedua, tujuan penyediaan PKK. Jadi kita mesti tahulah apa tujuan penyediaan PKK. Kenapa PKK ini adalah penting khusus kepada yang ada perniagaan. Okey, kita akan lihat ada 4 jenis, ada 4 tujuan lah untuk penyediaan PKK. Pertama adalah menyenaraikan semua komponen aset dan liability perniagaan. Okey, kalau kita lihat dalam persamaan perekonomian kan, di situ kita tahu ada aset sama dengan liability sampai equity. Dan di sini dalam PKK ini kamu perlu harus menguasai semua komponen-komponen yang ada pada aset dan liability. Aset dibagi pada dua. Cuba kita lihat cikgu, apakah aset tersebut? Aset semasa dan aset bukan semasa. Betul, aset semasa dan bukan semasa. Dan liability perniagaan, apakah liability yang dibahagi kepada dua? Liability semasa, liability bukan semasa. Betul. Jadi kalau kamu semua tahu tentang komponen-komponen dalam aset, dalam liability, maka secara tidak langsung anda bolehlah menyenaraikan dalam PKK tanpa sebarang permasalahan. Okey. Kita lihat pada yang poin kedua adalah menunjukkan tahap kedudukan kewangan perniagaan. Maksudnya di sini kita akan lihatlah dalam PKK dalam bentuk yang macam mana. Paling atas contohnya ada aset, seterusnya ada equity pemilik, dan di bawahnya ada liability. Anda tidak boleh letak sembarangan contohnya, letak atas liability. Kan dah salah tu. Ada kena lihat dan tengok betul-betul format dalam PKK tersebut supaya tidak ada sebarang salah masa anda membuat PKK. Okey, yang ketiga pula adalah menunjukkan jumlah modal dan untung ataupun rugi sesebuah perniagaan. Maksudnya yang ini, poin ketiga ini anda akan lihat kepada poin yang bahagian equity pemilik lah. Di situ anda akan lihatlah beberapa komponen yang ada dalam equity pemilik. Sebagai contoh, dalam equity pemilik ada modal awal, ada tambah untung bersih ataupun rugi bersih, ada ambilan, dan anda akan dapatlah modal akhir. Okey, dan yang terakhir poinnya adalah menunjukkan modal kerja sebagai iaitu jumlah dalam kecairan perniagaan. Maksudnya di sini modal kerja ni adalah sebuah formula yang anda perlu cari dalam PKK, iaitu formula dia adalah aset semasa tolak dengan liability semasa. Jadi kalau anda mencari, anda akan dapatlah modal kerja tersebut dalam PKK. Setakat ni jelas tentang kenapa tujuan penyediaan PKK ni? Jelas cikgu. Okey, kalau semua dah jelas tentang tujuannya, kita akan lihat pula cara penyediaan PKK. Teruskan. Okey, di sini kita akan lihat sebab kita tahu kan ada dua bentuk. Jadi kita akan lihat dulu bentuk yang pertama adalah bentuk penyata. Okey, di sini ini adalah contoh kepada bentuk PKK tapi dalam bentuk penyata. Di sini cikgu akan bagi tahu beberapa poin yang paling penting lah. Yang pertama, anda perlu tulis lebih dahulu nama perniagaan. Dan kedua, penyata kedudukan kewangan pada tarikh bila-bila. Ini adalah yang penting juga sebab ini akan memberikan markah untuk anda. Kalau anda tidak tulis, memang sia-sialah. Okay. Seterusnya, anda juga perlu menulislah unit RM. Yang ini. Ini pun paling penting juga sebab kadang-kadang ada student ni, mereka memang careless lah kalau unit RM tiada. Cuba bayangkan kalau kamu buat tulis amount dia, tiba-tiba RM dia tiada. Macam mana? Kan sayang dah markah tu. Sebab itulah kenapa betapa pentingnya unit RM ni perlu ditulis paling awal. Jadi nanti kalau mau tulis amount tu tak perlu lagi tulis RM. Dia ada tulis di atas. Okey, kita lihat satu demi satu tentang yang ini. Pertama, untuk step pertama anda perlu tulis dahulu aset bukan semasa.
Okey, dalam aset bukan semasa, inilah ada komponen-komponen dia. Ada premis, ada mesin, ada perabot, lengkapan dan sebagainya. Jadi kalau ada masa menjawab nanti, kalau ada nampak ini dia punya komponen dia, anda bolehlah tulis dia punya amount dia, XX, dan anda kiralah jumlah kepada aset bukan semasa. Okey, untuk step yang kedua pula adalah aset semasa. Dalam sini aset semasa ni dia ada 4 saja, iaitu yang terdiri pada inventory akhir, ada akaun belum terima, bank dan juga tunai. Jadi kalau ada dalam soalan tu boleh tulislah macam tadi tu, kira-kira, dan anda akan dapat jawapan. Itu untuk step kedua. Okey, step yang ketiga pula adalah ada perlu tolak dengan liability semasa. Okey, kenapa perlu tolak? Sebab ini yang cikgu nak tekankan tadi. Kan tadi cikgu dah bagi tahu dalam tujuan penyediaan ada untuk mencari modal kerja, untuk mencari nilai jumlah kecairan dalam perniagaan. Di sini ada pun saya hulu komponen-komponen yang ada dalam liability semasa. Di sini yang paling penting adalah akaun belum bayar. Ini memang wajib adalah dalam setiap soalan. Dan mungkin kalau ada dalam soalan overdraft bank boleh tulis sini. Jadi anda tulis dan lepas tu anda buatlah modal kerja di mana aset semasa ditolak dengan liability semasa, maka anda dapatlah modal kerja. Dan di sini anda boleh tambahlah aset bukan semasa di sini dan dicampur dengan modal kerja, maka anda dapatlah nilai amount dekat situ yang ada X yang tebal. Itu yang jawapan paling atas lah. Okey, kita lihat pula pada step yang keempat, iaitu step keempat di sini ada equity pemilik. Equity pemilik ni dia sedikit sahaja dia punya komponen dia, dan komponen dia terdiri daripada ada modal awal, lepas tu kena tambah untung bersih ataupun tolaklah dengan rugi bersih kalau ada. Lepas tu anda kira, then anda kena tolaklah 9 sekiranya kalau ada dalam soalan. Tapi jangan pula main tambah-tambah kalau tiba-tiba tiada pula. Nanti salah pula dalam PKK. Lepas tu tolak dan anda akan dapatlah modal akhir dekat sini. Dan step yang paling terakhir pula adalah liability bukan semasa. Okey, dalam sini liability bukan semasa dia tidaklah banyak sangatlah komponen-komponen dia. Tetapi contoh yang di sini dibagi adalah ada pinjaman bank ataupun gadah janji sekiranya ada. Lepas tu anda tambahkan amount dan inilah anda boleh tambah antara equity pemilik dan juga liability bukan semasa, dan anda kecampurkan kedua-dua ni dan anda akan dapatlah nilai yang bawah ni. Dan cikgu nak ingatkan bahawa nilai atas yang sini dan juga yang bawah sini mesti sama dan seimbang. Sebab kalau anda tidak membuat PKK ini tidak seimbang, maka ia akan menjadi masalah pada anda lah. Mungkin ada terkurang amount ataupun mungkin terlebih dan sebagainya. So setakat ni boleh faham tak cara untuk penyediaan PKK? Boleh, cikgu. Boleh cikgu. Okey. Kita akan lihat pula contoh untuk membuat pernyataan. Okey, cikgu nak bagi edarkan soalan. Kau boleh edarkan soalan ni? Baik cikgu. Okey, cikgu nak kamu baca secara imbas sedikit tentang soalan yang cikgu bagi selama 30 saat. Semua dah bacakan soalan yang cikgu dah bagi tadi tu? Okey, kamu boleh lihatlah. Inilah adalah contoh soalan kepada apabila anda buat ni lah pernyataan kedudukan kewangan. Di sini ada imbangan dia. Tapi cikgu kena ingatkan juga di sini ada maklumat tambahan. Dan ini adalah amat-amat penting kalau kamu membuat soalan. Kenapa? Sebab mungkin ada setengah soalan tu dia punya imbangan dia tidak lagi diselahkan sepenuhnya. Jadi anda kena lihatlah pada maklumat tambahan tersebut. Di sini juga cikgu akan bagi tips bagaimana untuk kamu menyediakan cara inilah membuat PKK dengan lebih cepat. Okey, yang pertama sekali adalah inilah anda lihat dulu. Di sini kan ada imbangan sini. Okey. Jadi kamu lihatlah. Contohnya kamu boleh lihat apa komponen-komponen dia. Kalau kita tengok pada perabot ni, okey. Kamu rasa perabot ni dalam komponen yang mana satu? Adakah di aset kah, liability atau equity pemilik? Saya rasa aset, cikgu. Aset, tapi aset ada bagi dua kan? Adakah dia bukan semasa ataupun dia semasa? Saya rasa cikgu bukan semasa saat kita gunakan perabot dalam jangka yang lama. Betul. Ini adalah komponen perabot yang dinyatakan adalah aset bukan semasa. Begitulah cara dia.
Lepas tu anda boleh buatlah untuk yang komponen-komponen lain sampai semuanya anda tulis. Lepas tu juga kamu kena lihat jugalah di sini. Di sini ada maklumat tambahan yang dimana kamu boleh lihat satu demi satu. Kerana apa? Kerana ini pun akan memberikan markah kepada anda. Kalau anda tidak lihat ni memang sayanglah. Okey, kita akan lihat pada contoh kepala salam tadi. Okey, first kali dalam soalan ni kita perlu tulis nama. Dalam soalan ni ditulis Kamil Enterprise. Dan lepas tu anda boleh tulislah pernyataan kedudukan kewangan pada 31 November 2021. Okey, selepas itu anda boleh letaklah ini RM dekat sini. Ini paling penting. Kalau anda tidak tulis ni, memang sia-sia sahajalah markah kamu di sini. Okey, first kita akan buat first step, iaitu aset bukan semasa. Okey, dalam sini dalam soalan dia menyatakan ada 3 komponen bagi aset bukan semasa, iaitu ada perabot, ada kenderaan dan alatan pejabat. Jadi anda boleh tulis sajalah amuan dari situ ada 5,000, 50,000, 1,000 dan jadilah jadi 56,000. Okey, itu untuk step pertama. Step kedua pula adalah anda perlu kiralah untuk aset semasa pula. Okey, kalau kita tengok pada soalan ni, dia terdiri daripada 4 jenis komponen, iaitu ada inventory, ada akaun belum terima, ada bank dan ada tunai. Buat jalan macam tadi. Ada masukkan nilai dia dan cari amount dia tersebut. Lepas tu kita lihat pada step yang ketiga, ada liability semasa. Di sinilah fokus anda untuk mencari modal kerja tadi tu. Di sini ada akaun belum bayarkan. Tetapi anda tengok betul-betul sebab dalam maklumat tambahan ada lagi dinyatakan. Okay, kalau anda tengok dalam soalan tu, di situ dinyatakan bahawa ada Kamil Enterprise telah membeli inventory kepada Amin Market Berhad secara hutang sebanyak 1,000, tetapi dia belum direkodkan. Di sini kamu boleh tulislah di bahagian pinggiran yang kecil. Contoh di sini dalam soalan dia nyatakan ada 4,750. Lepas tu tambahlah dengan 1,000 yang tadi tu yang dia beli inventory secara hutang, tambah 1,000. Di sini pun penting juga tahu sebab dalam sini anda akan dapat markah tahu. Tapi markah dia tidak banyaklah. Tapi dia boleh mempengaruhi pada markah dalam exam. Jadi anda boleh tulislah yang ini menggunakan pensel pun tak jadi masalah. Anda cari nilai ini dan anda dapat. Lepas tu anda carilah modal kerja, iaitu aset semasa ditolak dengan liability semasa, dapatlah modal kerja. Dan apabila untuk cari nilai akhir di bawah ni, iaitu aset bukan semasa dicampur dengan modal kerja, maka anda dapatlah nilainya sebanyak 79,850. Itu untuk bahagian atas je lah. Okey. Semua anda boleh fahamkan untuk bahagian atas tentang PKK betul pernyataan, tapi bahagian atas sajalah. Okey, kita boleh lihat contoh sambungannya yang seterusnya. Okey, ini adalah sambungannya untuk seterusnya, iaitu kita ada equity pemilik dan juga liability bukan semasa. Okey, kita lihat pada step yang keempat. Di situ ada equity pemilik dan di sini tertera di situ adalah modal awal. Macam mana untuk dapatkan modal awal? Okey, dalam soalan yang anda dapat di situ ditulis pada modal pada 1 Disember 2020. Di sini ditulis tertera sebanyak 55,000 dan anda perlu tulislah di sini 55,000. Lepas tu anda perlu tambah pula dengan untung bersih. Tapi macam mana kalau dapat untung bersih pula? Dia bergantung sama ada anda perlu cari sendiri dalam akaun perdagangan untung dan rugi, ataupun anda boleh lihat dalam soalan ini dia ada bagi tahulah maklumat tambahan. Di situ dia tertera ditulis untung bersih telah dicatat sebanyak RM5,000 daripada maklumat akaun perdagangan untung dan rugi. Jadi kalau ada situ anda boleh tulislah campur dengan untung rugi sebanyak 5,000 dan anda campurkanlah dapatlah 60,000. Lepas tu kita tengok kalau ada ambilan dalam soalan. Okey, dalam sini kalau kita lihat pada imbangan juga tu dia di situ tanda soal, tetapi kita boleh tengoklah pada maklumat tambahan. Jadi di sini dinyatakan bahawa ada ambilan tunai sebanyak RM50 per seorang telah diambil oleh Encik Kamil sebagai pemberian hadiah pada anaknya yang seramai 3 orang sempena hari jadi. Jadi di sini anda bolehlah tulis pengirian kecil RM50 darab dengan 3 sebab ada 3 orang anak kan. Okey, jadi 50 darab dengan 3 dapatlah 150 dan carilah 60,000 tadi tolak dengan 150 maka dapatlah 59,850. Okey, lihat pada step yang terakhir iaitu ada liability bukan semasa. Okey, di dalam soalan ni ada satu sahaja komponen dalam
liability bukan semasa, iaitu ada pinjaman bank. Jadi anda bolehlah tulis sini pinjaman bank sebanyak 20.000 dan anda campurkanlah sebanyak 79.850. Samalah yang atas dengan bawah tadi. Okay. Setakat ni anda boleh faham tak cara buat PKK dalam bentuk nyata? Faham cikgu. Okey, seterusnya kita akan lihat pula penyediaan PKK tapi dalam bentuk T pula. Okey, ini adalah contoh pula untuk buat PKK tapi dalam bentuk T. Dia sama saja macam bentuk penyata, cuma beza dia adalah dalam bentuk penyata dia kena buatlah dari atas sampai bawah luruslah. Tetapi dalam bentuk T pula dia kena buat dalam bentuk tila juga sini. Dalam sini anda buatlah, contohnya ada nama perniagaan, ada penyata kedudukan kewangan pada tarikh bila. Dan di sini di dalam bentuk T ada kena fahamilah konsep debit dan kredit juga. Di sebelah sini untuk bahagian debit. Di debit ada akaun bukan semasa dan ada aset semasa. Dan di sebelah kredit pula ada equity pemilik dan juga ada liability bukan semasa, liability semasa. Tapi macam mana untuk kita mau kenal pasti di mana aset, di mana equity? Simple. Kalau anda boleh lihat pada persamaan perakaunan tu, ada aset sama dengan liability campur equity kan? Aset kan di bahagian sebelah kiri dan dia seorang saja. Jadi anda boleh tulislah di bahagian sebelah debit di sebelah kiri sahaja, sepada satu saja kan? Bagaimana untuk liability dan juga equity pula? Kan dia sebabkan di bahagian sebelah kanan. Jadi untuk bahagian sebelah kanan kan kredit. Jadi anda boleh letaklah di sini equity pemilik, ada liability bukan semasa, liability semasa. Simple sahaja, tak susah manapun. Kecuali kalau anda susahkan diri sendiri, iyalah. Baik cikgu, faham cikgu. Okey, kita akan lihat pula contoh kepada pembuatan dalam PKK dan bentuk T. Sama saja macam tadi, kita boleh refer lah pada soalan tadi. Dan sebenarnya semua yang bentuk ni lebih kurang sama saja. Ada komponen aset semasa, ada aset semasa, ada equity, liability dan liability masalah. Dia lebih kurang sama sahaja. Cuma beza yang cikgu dah highlightkan adalah bentuknya saja. Anda perlu kuasai bahagian debit sini dan perlu kuasai untuk bahagian kredit di sini saja. Jadi kalau anda ikut betul-betul dengan tips yang cikgu bagi tadi, secara tidak langsung anda bolehlah membuat permintaan kedudukan kewangan ni tanpa ada sebarang permasalahan. Okey, setakat ni boleh faham tak tentang tu? Boleh faham. Okey, kita akan lihat pula seterusnya iaitu penyediaan dalam akaun modal pula. Okey, dalam di sini pula penyediaan akaun modal ni adalah akaun modal dalam mengenal pasti jumlah jumlah modal yang telah diperolehi sepanjang dalam tempoh perakaunan tertentu. Maksudnya di sini kalau anda lihatlah dalam akaun modal ni dia ada terdapat beberapa komponen-komponen yang penting dalam memastikan anda akan lihatlah seberapa banyakkah modal yang akan perolehi. Okey, di sini ada beberapa komponen dalam akaun modal. Tapi cikgu nak bagi tips juga. Sebabkan dia tambah banyak dan cikgu faham sebab ada setengah pelajar dia mereka jadi confused mana satu yang menambahkan modal, mana yang mengurangkan. Okey, cikgu nak bagi tips ini. Di sini ada butiran, ada bentuk bersih, ada modal tambahan dan kesannya adalah menambahkan modal. Jadi kamu perlu ingat yang ini saja. Jadi kalau seandainya tiba-tiba dalam soalan dia dapat rugi bersih, jadi anda boleh ribuskan sajalah kesan dia. Kalau ada rugi bersih, dia akan mengurangkan modal dan ambilan kalau ada sama juga lah mengurangkan modal. Tak menjadi masalah lah kalau anda ingat sahaja di bahagian atas. Okey, ini adalah penyediaan equity pemilik tapi berdasarkan kepada akaun modal tersebut. Di sini kalau anda dapat lihat dia ada dua gambar untuk bahagian equity pemilik dan sebenarnya dia ada sama sahaja dengan antara dua ni. Cuma beza dia adalah dari segi untung atau bersihnya sahaja. Okey, kalau kita lihat bahagian sebelah kiri di sini, perniagaan dapat untung bersih. Kalau untung bersih, dia kena tambah sahaja dengan bahagian sini. Ini sahaja yang beza dia, bahagian ini. Tapi kalau rugi bersih macam mana? Kalau rugi bersih pula, ini sama saja. Cuma ada kena tolak dengan rugi bersih. Itu sahaja pun beza dia. Ada bukan banyak mana pun. Jadi kalau anda nampak kalau ada untung kah atau rugi, ini jalan beza dia. Ada tambah kalau untung bersih, kalau tolak dengan rugi bersih. Boleh faham? Boleh faham cikgu. Okey. Kita sudah masuk kepada kesimpulan tentang pengajaran kita pada hari. Okey, cikgu nak simpulkan apa yang kita telah pelajari pada hari ini. Yang pertama, kalau kita lihat
kita telah mengetahui bahawa penyata kedudukan kewangan ini adalah laporan kedudukan kewangan pada setiap tahun. Jadi kita dapat tahulah PKK ini adalah sebuah laporan akaun yang dimana kita perlu sediakan untuk kita tahulah sejauh mana berapa kedudukan kewangan yang diperolehi dalam sesebuah perniagaan. Bukan itu sahaja, kita juga telah pelajari tentang tujuan utama dalam menyediakan PKK. Tapi di sini cikgu nak highlightkan pada dua benda yang paling utama. Yang pertama, anda perlu mengenal pasti tentang semua komponen dalam aset dan juga liability. Macam yang kamu dah tahu kan, apakah jenis komponen dalam aset, apakah jenis komponen dalam liability. Dan juga anda perlu mengetahui jumlah modal dan juga untung dan juga rugi. Ini bahagian ekuiti pemilik ya. Jadi kalau ada kawan anda yang tanya, apa tujuan untuk membuat PKK ni? Anda boleh jawablah dua ni. Untuk kena pasti asset liability dan juga perlu tahu jumlah modal dan yang untung rugi. Seterusnya pula kita akan lihat kamu juga telah pelajari tentang bagaimana untuk menyediakan PKK dalam dua format yang berbeza. Apa format yang kita telah pelajari tadi? Bentuk penyata dan juga bentuk T, cikgu. Ya, betul. Jadi kamu kena pahami betul-betul lah, dan anda perlu hafal mau format ni. Anda jangan pula main tulis dalam kertas bawa dan isi. Itu tak boleh. Nanti anda kena tolak markah. Sayang saja. Dan anda kena ingat betul-betul lah, walaupun anda terpaksa. Baik, cikgu. Dan yang terakhir, anda juga telah pelajari cara mengetahui menyediakan akaun modal yang betul. Anda tahu dah kan komponen-komponen dia. Ada modal awal, ada tambah dengan untung bersih, ada tolak dengan rugi bersih kalau ada lah, dan perlu tolak dengan ambilan jika kalau ada. Itu sahajalah untuk kesimpulannya. Sebelum cikgu nak menghabiskan kelas kita, kita nak masuk sedikit penghayatan antara akaun modal ni dengan kehidupan sehari-hari lah. Di sini kalau kita boleh lihat, akaun modal ni dapat diaplikasikan apabila digunakan dalam dunia yang realiti. Sebagai contoh, kalau para peniaga yang kecil dan sederhana ni kan, mereka menggunakanlah akaun modal ni. Kenapa? Sebab bagi mereka akan gunakan akaun modal ni untuk mencarilah berapa modal yang mereka perolehi, berapa untung yang mereka dapat, berapa rugi yang mereka dapat. Macam cikgu dulu juga masa awal dulu, cikgu kan ada perniagaan sendiri. Jadi cikgu pun menggunakanlah konsep akaun modal ni sebagai satu panduan untuk cikgu mengenal pasti berapa modal cikgu dapat. Di situ juga para peniaga juga sentiasa meneliti modal beserta dengan untung dan juga rugi yang telah diperolehi setelah selesai pada proses perniagaan tersebut. Itulah kenapa cikgu nak bagi tahu sebab kenapa inilah kenapa para peniaga ini mereka menggunakan akaun modal dalam kehidupan sehari mereka. Dan secara langsung juga ini akan memberikan keyakinan kepada mereka untuk memastikan tahap kedudukan kewangan mereka itu adalah stabil dan juga teratur. Jadi kalau bagi sesiapa macam kamu lah kan nak membuka perniagaan sendiri, kamu boleh gunalah konsep akaun modal ni dalam perniagaan kamu. Jadi rasanya tidak ada menjadi masalah lah pada kamu. Baik, cikgu. Cikgu ada juga selitkan ada sebuah link YouTube jika kamu nak membuat ulang kaji ataupun nak buat penelitian tentang PKK yang lebih mendalam. Cikgu telah sediakan sebuah link YouTube kepada anda. Jika anda nak buat ni lah, nak buat ulang kaji ataupun nak buat latihan, anda boleh tekan sahaja link di bawah tersebut. Ikutlah kalau macam nak mengetahui tentang PKK lebih mendalam kan, boleh sahaja tekan ni. Tetapi kalau ada persoalan, jangan lupa pula tanya cikgu. Baik, cikgu. Setakat itu sahajalah kelas cikgu pada hari ini. Jadi ada apa persoalan? So far tak ada, cikgu. Kalau tidak ada apa-apa, rasanya itu sahajalah pengajaran cikgu pada hari ini. Tapi jangan lupa pula buat latihan tentang PKK. Nanti cikgu akan share dalam grup WhatsApp anda ya. Dan juga selection ni juga cikgu akan share dalam grup WhatsApp. Jadi anda bolehlah sebagai nota, dan juga jangan lupa buat latihan sebab kita akan memeriksa dia pada kelas yang akan datang. Boleh? Boleh, cikgu. Sekarang itu sahajalah untuk kelas cikgu pada hari ini. Baik semua. Diri semua. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Terima kasih.